Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Hanif dan nombor matrik saya ialah 2211129913. Saya merupakan pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan sebuah pembentangan bertajuk Sejarah Penempatan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Zul Akil bin Zainuddin dan nombor matrik saya ialah 2211129915 dan saya daripada pelajar institusi FKTM dan kos Engineering Mechanical. Saya ingin membentangkan mengenai pengenalan tajuk iaitu maksud etika dan juga peradaban. Etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia pada zaman dahulu. Peradaban pula iaitu merupakan sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Dan seterusnya, istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab yang digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang diamalkan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas bertanding tamadun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Pada zaman dahulu, seperti yang kita tahu, pusat dagangan yang terbesar adalah di negeri Melaka, di mana di situlah tempatnya orang berdagang, orang berkumpul pada ketika itu untuk meluaskan dakwah mereka dari segi agama dan meluaskan daripada pegangan hidup mereka, bangsa mereka yang seperti kita tahu di negara China, negara Arab, Indian dan sebagainya untuk menjual reparatus dan ada yang menjual gigi timah dan sebagainya. So itu sahaja pengenalan daripada topik ini. Selamat sejahtera. Nama saya Brian Liu Jala. Matrix number saya ialah 2211129905. Saya akan membentangkan bahagian isu dan permasalahan kajian. Terdapat 3 zaman iaitu zaman Paleolitik, Neolitik dan Logam. Isu yang timbul pada zaman Paleolitik ialah hidup secara berpindah randa. Pada zaman Neolitik pula wujud sistem bermasyarakat, tetapi masyarakat masih tinggal di dalam gua atau berhampiran dengan sungai. Pada zaman Logam, masalah semakin berkurang kerana masyarakat mula bertinggal secara menetap di sesuatu tempat. Seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai sistem kepercayaan dan juga agama, iaitu agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang diamalkan oleh sebuah masyarakat berasaskan kepada pegangan, idea, perlakuan terhadap kuasa gaib, dewa-dewi, kuasa halus, roh termasuk upacara tertentu dan pantang larang. Antara kepercayaan dan agama yang diamalkan oleh masyarakat tempatan di Asia ialah ajaran animisme, Confucianisme, Taoism, Shintoism, agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan sebagainya. Dan seperti yang kita tahu pada abad dahulu juga mereka lebih kepada agama animisme, Confucianisme dan juga Taoism dan Shintoism, di mana mereka lebih mempercayai roh dan kewujudan alam semula jadi. Agama animisme merupakan kepercayaan awal yang diamalkan oleh masyarakat di Asia. Kepercayaan kepada alam semesta, antara contohnya ialah kilat, pokok dan lain-lain yang seperti gunung ganang dan seperti matahari, bulan dan bintang. Seperti yang kita tahu, agama Arab juga dulu merupakan agama yang menyembah animisme ini, di mana mereka menyembah alam semula jadi seperti matahari. Dan juga di Argentina mereka juga menyembah matahari. Dan itu antara contoh-contoh yang boleh saya berikan. Seterusnya iaitu agama Confucianisme, iaitu falsafah mengenai tradisi etika, di mana menekankan bahawa adat menyembah nenek moyang dalam masyarakat China dan Vietnam. Dan seterusnya iaitu Taoism, di mana diasaskan oleh Lao Tzu dan Chuang Tzu. Ajaran ini terkandung dalam bukunya iaitu Tao Te Ching
bagi mencapai keharmonian dengan alam semesta, yang menyeru supaya manusia hidup sederhana. Dan seterusnya iaitu Shintoism, di mana kepercayaan dan amalan ini berdasarkan animisme. Seperti yang kita tahu, animisme ini menyembah alam semula jadi. Segala benda hidup atau mati mempunyai semangat. Bagi mereka, alam semula jadi ini mempunyai roh semangat, kepercayaan kepada dewa-dewi dan kepercayaan kepada pemujaan roh nenek moyang. Dan seterusnya iaitu agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang penganutnya pada zaman itu ialah agama yang besar, dan di mana seperti kita tahu mula tersebar di Asia Tenggara melalui abad ke-15 oleh pendakwah daripada negara Arab, China dan India. Seperti yang kita tahu agama Islam ini berasal daripada agama Arab, dan juga agama India antara penganut yang terbesar bagi agama Islam, di mana penyampai-penyampai agama, pendakwah-pendakwah agama merupakan daripada kalangan Arab dan India, merupakan agama yang pendakwah yang terbesar pada ketika itu, dan mereka menyampaikan di seluruh Asia Tenggara, di mana dengan cara mereka berdagang, menjual mereka punya biji timah, rempah ratus dan sebagainya pada ketika itu. Dan seterusnya saya ingin menerangkan mengenai agama Buddha. Agama Buddha juga ialah merupakan diasaskan oleh seorang putera Siddhartha Gautama di India, yang melarang manusia berbuat jahat pada ketika itu dan kejaman sesama manusia, berpegang kepada konsep ahimsa, iaitu tidak melakukan kekerasan ke atas makhluk kehidupan di dunia dan tidak mengamalkan agama. Ini diamalkan di Myanmar dan mazhab Theravada manakala di Indonesia. Dan seterusnya iaitu agama Hindu, antara agama-agama yang mempunyai penganut terbesar pada ketika itu. Agama Hindu ini berasal daripada gabungan dua budaya, iaitu orang Aryan dan tempatan. Hindu berasal daripada perkataan Sindhu, iaitu sebuah daerah di Sungai Indus pada zaman dahulu. Percaya kepada tiga dewa, iaitu Dewa Brahman, Dewa Vishnu dan juga Dewa Shiva. Agama ini diamalkan di Thailand dan juga Myanmar. Akhir sekali, iaitu merupakan agama Kristian, di mana kepercayaan agama ini adalah daripada Jesus Christ kira-kira 2000 tahun lalu di Palestin. Seperti kepercayaan masing-masing, bagi agama Islam pula, kepercayaan agama ini adalah daripada Nabi Isa AS, di mana pada waktu ketika itu Nabi Isa diangkat ke langit, dan juga yang berada di situ ialah Abdullah, iaitu hamba Allah yang diberi tanggungjawab untuk berada pada keadaan ketika itu. Kristian lebih mengutamakan kasih sayang dan pengampunan. Agama ini diamalkan di Filipina, Indonesia, Thailand dan juga China. Sekian, itu sahaja daripada pembentangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membentangkan tentang daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Terdapat 3 tamadun, iaitu tamadun Islam, Cina dan India. Teknologi tamadun Islam mewarisi teknologi Yunani, Rom dan Cina. Contohnya seperti jentera perang Yunani dan Rom. Teknologi tamadun Cina pula. Pada masa itu, Cina digelar sebagai jurutera kerana pertukangan kayu adalah bidang kejuruteraan orang Cina pada masa itu. Teknologi tamadun India ialah mewarisi teknologi besi wajah atau keluli. Kerana pada masa itu, teknologi ini amat maju di India. Sekarang kita akan menceritakan pembahagian pembinaan pula. Contoh-contoh pembinaan tamadun Islam ialah seperti masjid. Bentuk bulat dibina yang mencerminkan kelembutan dan kehalusan. Ayat-ayat suci seperti Al-Quran juga diukir pada dinding. Contoh pembinaan tamadun Cina pula ialah istana. Istana mempunyai tembok-tembok yang besar, dan istana itu dibina bergantung kepada kepercayaan orang Cina, iaitu Feng Shui. Pembinaan tamadun India pula membina rumah-rumah yang moden
dan lengkap seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan tentang sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta model. Yang pertama, antara sistem perundangan yang teratur ialah kepentingan undang-undang ialah untuk memastikan rakyat hidup aman dan damai. Hal ini demikian kerana dengan undang-undang yang dibuat kuasakan, keselamatan rakyat akan terjamin. Selain itu, ianya dapat membentuk akhlak seseorang dan menjadikannya individu yang lebih bertamadun dan berperilaku baik. Seterusnya saya akan membincangkan tentang sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta model. Antara sistem perundangan yang teratur ialah kepentingan undang-undang ialah untuk memastikan rakyat hidup aman dan damai. Hal ini demikian kerana dengan undang-undang yang dikuatkuasakan, keselamatan rakyat akan lebih terjamin. Selain itu, ianya dapat membentuk akhlak seseorang dan menjadikannya individu yang lebih bertamadun dan berperilaku baik. Hal ini kerana kelakuan seseorang itu bergantung kepada akhlak dirinya sendiri. Di samping itu, ianya juga dapat menghalang seseorang daripada bertindak dari luar kawalan dan akan dipandang lebih baik oleh masyarakat sekeliling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel bin Muhammad Zaibidi. Nama matrik saya 22-111-2902. Dan hari ini insya-Allah saya akan membentangkan poin-poin yang berada di bawah tajuk sejarah penempatan di Malaysia, di mana saya akan membawa tajuk bahasa yang serumpun dalam satu sistem tulisan. Seperti mana yang kita tahu, bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia merupakan bahasa lingua franca ketika dahulu, di mana bahasa-bahasa ini digunakan oleh bangsa-bangsa kita sendiri untuk melakukan proses-proses perhubungan, berkomunikasi dan sebagainya. Dan seperti mana kita tahu juga, sistem tulisan yang digunakan pada ketika dahulu ialah sistem tulisan Jawi. Dan pada kini mereka telah ubah, kita hanya menggunakan bahasa-bahasa Malaysia dan tulisan-tulisan Malaysia untuk melakukan proses-proses perhubungan, proses-proses berkomunikasi antara satu bangsa ke bangsa-bangsa yang lain. Sekian sahaja itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selain itu, etika dan peradaban yang baik juga dapat membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara positif ke arah perkembangan dan kehidupan yang lebih selesa pada masa hadapan. Selain itu, pendedahan terhadap latar belakang etika dan peradaban masing-masing boleh memupuk rasa kefahaman antara satu sama lain. Oleh hal yang demikian, kita seharusnya memberikan fokus serta mengamalkan peradaban yang baik agar dapat melahirkan individu, masyarakat maupun negara yang berjaya. Kemerdekaan negara Malaysia dan dapat dicapaikan adalah disebabkan oleh masyarakat negara Malaysia bekerjasama antara satu sama lain dan berduduk secara harmoni. Saya akan membincangkan tentang hasil kajian dan analisis yang telah grup kami lakukan melalui Google Form, iaitu soalan pertama berbunyi, adakah anda mengenali latar belakang etika dan peradaban? Iaitu sebanyak 90% daripada 50 respon berkata ya dan 10% berkata tidak. Untuk soalan yang seterusnya, adakah anda setuju daripada penjajahan British telah membentukkan tanah Melayu sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian agama dan kaum? Juga 50 respon, 86% berkata setuju dan 14% berkata tidak setuju. Seterusnya, daripada pandangan anda, soalan daripada pandangan anda, adakah rakyat Malaysia berduduk secara harmoni dan saling membantu secara satu sama lain? Seramai 94%
berkata setuju dan 6% lagi berkata tidak setuju. Dan soalan seterusnya ialah, adakah kepelbagaian masyarakat Malaysia menjadikan Malaysia sebagai tarikan masyarakat luar? Sebanyak 94% berkata setuju dan 6% berkata tidak setuju. Sekian, terima kasih. Okey, selamat sejahtera. Kami telah menjalani kajian bagi kerja khusus Subjects Ethics dan Civilization bab 3, iaitu etika dan peradaban, selama seminggu. Kami juga telah menyediakan Google Form dan juga seramai 50 orang telah memberi respons melalui soalan yang dikemukakan dalam Google Form tersebut. Sekurang-kurangnya 7 soalan kami telah disediakan dalam Google Form itu. Kami telah mendapati bahawa seramai 94% responden setuju dan 6% lagi tidak setuju bagi soalan iaitu adakah kepelbagaian masyarakat Malaysia menjadikan Malaysia sebagai tarikan luar. Untuk soalan seterusnya, iaitu kebudayaan yang baik mampu meningkatkan perspektif individu yang lebih kukuh. Seramai 98% responden telah setuju dan juga 2% lagi tidak setuju. Kesimpulannya, peradaban menunjukkan keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu masyarakat. Peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan suatu masyarakat. Perlakuan, pemikiran dan kemajuan yang baik dapat membentuk peribadi dan komuniti yang terpuji. Komuniti yang baik dapat melahirkan sebuah masyarakat dan ekonomi negara yang maju. Pada masa kini, sangat pentingnya ilmu tentang etika dan peradaban kerana ia boleh membantu perkembangan ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Berfikir balik, kita boleh jadikan sejarah masyarakat sebagai contoh. Pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi.